Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam berbahagia untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya petang ini. Sambil-sambil ya, saudara Balaji Sinasami, saudara Brogani, saudara Puan Zainal, ya saudara. Itu juga Syed Zainal Alam. Saudara Faizal Acul, apa khabar saudara? Saudara Izzuddin dari Pulau Pinang. Hampa cik makan apa petang-petang ni? Kena cendoi dengan apa mi mamak. Saudara Nepper, padu ni. Terima kasih saudara Nepper. Saudara Kak Jah, saudara Madam K, apa khabar? Petang-petang ni kawasan rumah saya nampaknya mendung tapi panas lagi saudara. Saudara netizen, saya dalam keadaan sekarang ya, saudara Izzuddin. Kalau dah dapat kena cendoi, aduhai. Tapi macam biasalah saudara, Iskandar Al-Fatih apa khabar? Selamat petang saudara Iskandar. Saya minum kopi, nak makan tadi, tengah hari tadi saya dah makan nasi bukan nasi Padang saudara. Aduhai, dekat Kak Man, kedai nasi Pak Man. Nasi dia tengah anu tu, Allah seksanya. Ya saudara Iskandar Al-Fatih. Dah tua-tua ni begitulah saudara. Nasi apa ke saya kata tadi? Hai. Nasi dagang. Saudara. Nasi dagang, ikannya ikan air ataupun orang Perak panggil ikan kayu. Betul saudara netizen, nasi dagang. Ikan air, lepas tu ada pula sambal tumis udang. Wah, sedapnya. Saudara Awang Latif, selamat petang. Begitu juga saudara Raja Kamal, Raja Bazian, apa khabarku? Moga sihat. Ya, saudara Izin nasi dagang. Puan Selamat Yusof, selamat petang, selamat sejahtera. Cuaca di Kuala Pilah panas lit-lit. Yolah, nak buat macam mana? Keadaannya. Saudara Abdul Hamid, salam sejahtera dari Kuantan. Cuaca di Pahang katanya mendung. Sebelah petang tapi panas. Memang panas. Saudara Awal Latif, nasi dagang, ikan tongkol. Ikannya ikan tongkol saudara. Dan sambal tumis udang, memang sedap. Nasi dagang kedai nasi Pak Man di Kota Damansara, memang sedap saudara. Petang-petang ni, tadi dah makan tadi lepas Zuhur tadi saudara. Saudara Pedal Country, apa khabar saudara? Dia kenyang sampai sekarang ya, saudara Mat Sepana Jaya. Santai-santai di waktu petang. Betul saudara, kita sembang-sembang sekarang ni saudara Sri Temasik. Apa khabar tuan? Moga sihat selalu. Saya tadi makan nasi dagang kenyang sampai sekarang. Mungkin kerana itu dipanggil nasi dagang. Untuk orang berdagang, makan sikit pun kenyang sampai ke petang. Ya, Zizman, apa khabar? Jadi petang ni tak ada kuih pun tak apa. Minum kopi je saya. Saya minum kopi. Saudara Taram Shah daripada Muar, dia selalu hantar pada saya kopi Muar. Jadi bila minum kopi tu, panaslah badan. Luar sana panas kan ni. Apatah lagi, minum kopi Muar. Bertambah panas lah, yop. Saudara Yusni, siap saya minum air je. Tekak kering lah, saudara. Oh, maaf, saudara ya. Saudara Mat Sepana Jaya. Maklum sajalah. Puan Hafsah Junaidi, apa khabar? Selamat petang. Petang ini kita nak cerita pasal apa? Mestilah saudara, kita hari ini hari Isnin saudara. Tanggal 26 Jun, ramai teman-teman kita yang masuk ke pejabat, memulakan perniagaan, bekerja dan sebagainya. Dan waktu ini tentulah sudah pun berehat. Selama Maksu, BM katanya. Bukit Mertajam kot Maksu ya. Saudara Hairi, selamat petang. Jadi petang-petang pukul 5 ni kita minum petang, sambil tu kita berlabun seketika. Kadang-kadang saudara, hari ini tanggal 26 Jun saudara, 2023. Dia begitu juga Puan Selamat Yusof. Dia kata dia masak rendang daging. Campur maman. Sedap. Lama-lama tak makan. Daging campur maman masak rendang. Ini saudara Puan Selamat Yusof ni rasanya orang Negeri Sembilan tak? Begitu juga Awal Latif. Isu politik. Saya tak mau bercakap soal politik petang-petang ini Awal Latif. Malam nanti. Saudara Ramli Harun. Terima kasih. Dia kata minta bagi komen yang padu. Tapi komen yang mana? Petang ni kita melabun. Malam jam 9.30 malam kita padukan juga saudara. Ya, saudara Biduin, saudara Firdaus Zahid dari Ipoh Zahid. Daripada Ipoh hadir saudara.
Begitu juga KCM. Just move on, dia kata. Saudara Izzah Safawi. Begitu juga Maksu. Betul lah tu, saudara. BM Bukit Mertajam. Saudara Muhammad Hasni. Salam. Dia waksu, dia kata dia hadir dari Larut, Perak. Larut, cakap Kedah sikit no. Orang Larut ni dia cakap Perak. Dia cakap Kedah, belah-belah utara sana, dia waksu. Baik saudara, saya sikit kadang-kadang ada waktunya saudara, saya terfikir tadi mengimbau kenangan silam apa semua. Saya mencatatlah antara kata-kata yang pernah saya tertipkan dalam karya-karya saya dulu saudara. Saudara Awal Latif. Malam saudara. Saudara Awal Latif cerita soal Barisan Nasional, Solo tu malam nanti. Sila bagi pandangan nanti. Saudara Mak Sepana Jaya sambil dengan pencerahan, layan perkena kopi Okau dengan kari pap. Oh mantap saudara. Saudara Abdul Aziz, apa khabar? Tea time dari Miri Sarawak. Betul saudara. Begitu juga Rizana Cik Ani. Katanya result meritokrasi dah boleh disemak pukul 2 petang ni, bukan 2 pagi. 2 pagi subuh-subuh macam mana saudara Rizana Cik Ani? Anak dapat tawaran meritokrasi. Alhamdulillah. Syabas dan syukur pada Allah SWT. Saya ucapkan tahniah pada anak Puan Rizana Cik Ani. Selamat Sepana. Azman dulu pernah mengatur kerajaan. Saya tak pernah bekerja dengan kerajaan saudara. Sekejap saja saudara dekat RTM. Lepas tu saya sentiasa berada dalam dunia kewartawanan saudara. Saudara Azman, saudara Amar Faiz, selamat menyambut Aidil Adha yang akan tiba. Betul saudara, dalam beberapa hari saja lagi. Begitu juga Puan Norizan Said, Mak Semana. Jadi saudara, saya mengimbau waktu saya rajin menulis dulu saudara, antara tulisan Zamiah, selamat petang katanya, ada saya catat dulu, saya tulis gitu saudara, hayatilah saudara. Terkadang tu sesekali saya terfikir, terkadang aku ingin mengutip takdirku agar hidupku berencana. Jadi kadang-kadang kita harus, kalau boleh lah, nak mengintip apakah takdir kita saudara. Tapi kita harus sedar bahawa Tuhan menyimpan takdir kita untuk sesuatu kejutan. Saya, itu antara kata-kata yang dulu, kemudian ada kawan saya dari Jakarta pun dia mengirim balik kenyataan saya itu. Ya, saudara GS Rahman dari Tanjung Tualang baru lepas hujan lebat. Legalah sedikit, Alhamdulillah. Itulah saya kata tadi saudara, terkadang aku ingin mengintai takdirku agar hidupku berencana, supaya dapat kita melihat macam mana kita nak susun hidup kita. Tetapi saudara, kita harus sedar bahawa Tuhan menyimpan takdir kita untuk sesuatu kejutan. Catatan dulu saudara. Terima kasih Hairi. Begitu juga Saudara Remy, salam dari Singapura saudara. Baik saudara, insya-Allah saudara, nampaknya pagi tadi kita petang, tetapi di Mekah pagi ini maka bermulalah pergerakan. Kerana hari ini di Mekah sudah pun 8 Zulhijjah. Tapi kita masih lagi 7 Zulhijjah. Saudara, dan jemaah haji bersiap sedia untuk melaksanakan kemuncak rukun Islam, iaitu ibadat haji. Saudara, kita berdoalah semoga mereka dipermudahkan urusan haji mereka dan dikabulkan segala doa dan diterima segala amal soleh serta beroleh haji yang mabrur. Saya kadang-kadang terimbau, saya tinggal ingat lagi katakan lapas kita waktu kita berada di Tanah Mekah dan perjalanan nak pergi ke Arafah tu saudara, kita pun menyuarakan labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah syarika laka labbaik, innal hamdan wa ni'matan la syarika labbaik. Ya, maksud saudara, sebab banyak orang kadang kita lafaz tu kita faham saudara. Bahasa Arab kita kadang telor saudara. Saudara Syukri Muhammad, selamat petang. Saudara Cik Man, begitu juga Zaima, jaga-jaga perjalanan dalam kehidupan kita tak tergelincir jauh dari keredaan Allah. Zamial, saudara. Dia kata jaga-jagalah perjalanan dalam kehidupan kita ni agar tidak tergelincir jauh dari keredaan Allah. Moga saudara yang bersempatan kita melabun petang-petang ini, jangan lupa saudara,
Kerana maksudnya bila kita lafazkan labbaik Allahumma labbaik tu saudara, maksudnya saudara, kalau kita faham, itulah seruan, ya Allah, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyambut panggilan-Mu, ya Allah. Hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, ya Allah. Duhai Tuhan yang setiada sekutu bagiku, hamba-Mu datang menyahut panggilan-Mu, sesungguhnya, ya Allah, segala puji dan nikmat dan kerajaan itu adalah kepunyaan-Mu, milik-Mu. Tiada sekutu bagimu. Itu keadaan sekarang teman-teman kita yang sekarang ni sudah bergerak. Saya ingat kalau sekarang pukul 2 petang, 2 petang 9 jam. Subuh di Mekah. Sekejap lagi mereka akan mula pergerakan awal pagi. Lebih kurang kita punya 31,600 warga kita yang berkesempatan menjadi tamu Allah untuk berhimpun di padang Arafah, saudara. Dan selepas berhimpun, malam besok ada pergerakan. Besok, saudara, jangan lupa, mana kertinya kalau dia berhimpun malam ni, sebab tu saya kata pagi, jadi Zuhur. Mereka akan melakukan ibadah Zuhur di Arafah, mungkin sekitar jam 7 atau 8 malam. Itulah waktu yang terbaik untuk kita berdoa, saudara. Dan saudara, selepas berhimpun dan mendengar khutbah Arafah, malam atau tergelincir matahari, waktu senja, bergeraklah ke Muzdalifah. Bergerak ke Muzdalifah untuk mengutip. Katanya mengutip, sebenar-benarnya bermalam di Muzdalifah. Jadi sebab itu tergelincir matahari, terus pergi ke Muzdalifah. Semoga lepas itu subuh-subuh bergeraklah ke Mina untuk melakukan ataupun melontar di pelbagai jamaratul, 3 jamaratul situ. Jadi selepas lontaran pertama tu bolehlah membuat tahlul awal, bermulalah raya haji. Kita nak bercakap tentang raya korban, saudara. Sebenarnya raya korban atau raya haji di Mekah tak ada apa-apa, saudara. Lepas melontar, tahlul, masuk balik ke dalam kemah. Masuk ke kemah, makanlah apa yang ada. Nasi ke, kuih-kuih macam kita sekarang ni, kuih kek ke, rendang, lemang. Tak ada, saya. Tak ada. Di Mekah tak ada, saya. Dan tidak ada solat Aidil-Adha. Tak ada. Yang ada, sebentar nantilah, nanti dalam pukul, kalau waktu sana, waktu Zuhur, itu solat untuk mendengar khutbah di Arafah, saudara. Itu saja. Saudara Zami. Ini petang-petang ni kita mengimbau kembali. Saya nak menjelaskan sebab Alhamdulillah saya berkesempatan menjadi tamu Allah untuk menunaikan ibadah haji pada tahun 2011. Dan saya nak bagi tahu pada anda bahawa di sana tak ada. Tak adalah solat semayang raya haji Aidil-Adha, tak ada. Begitu juga korban pun dibuat, bukan kita pergi kumpul tengok bagaimana sembelihan unta ataupun lembu, saudara, sama ada kambing ke, tak ada. Kita cuma bayar kepada mutawif kita, inilah korban bagi saya untuk tahun ini, inilah bayaran saya untuk bayaran dam. Dan korban itu dilakukan di luar kawasan Mina. Tak tengok pun, tapi kita di sini kita tengoklah, sama-sama tengok dekat masjid bagaimana lembu ataupun kambing ataupun kerbau yang dijadikan korban. Dan lepas tu dagingnya kita sama-samalah rasai. Cuma saudara, ini saya nak cakap masih. Cuma sekarang ni saya melihat bagaimana masjid berlumba-lumba untuk mendapatkan sebanyak mungkin lembu korban. Saudara Nasir, saudara Zafir, saudara Abdul Rahman Abdullah daripada Johor Bahru. Terima kasih saudara Acik dari Singapura, saudara Ahmad Mab, saudara Johari Rahim. Johari, waalaikumsalam. Saudara Ramli Karim daripada Keluang. Cuma masjid kita di sini berlumba-lumba untuk mendapatkan banyaknya lembu ataupun kambing ataupun kerbau untuk dijadikan korban. Sedangkan untuk kalau di satu kampung tu rasanya 1 ekor lembu dah cukup dah. Kalau dah banyak, akhirnya daging itu jadi bagi saya lah. Pandangan saya siapa nak buat korban itu mendapat pahala masing-masing untuk mengerjakan korban. Itu antara ibadahnya, saya. Tetapi kalau dah banyak sangat korban itu, ke mana nak dibawa daging itu? Akhirnya macam membazir lah, saya. Pada saya lah, pandangan saya. Mungkin saya berbeza pandangan. Sebab saya baca sekarang,
Saudara, jemaah sekarang ni tinggal dalam kemah di Mina sekarang. Kerbau sekarang ini nampak gayanya pengganti lembu. Mungkin lembu dah mula mahal. Kabarnya bagaimana saya menatap dalam media sosial, begitu juga dalam media sinar. Agak menarik. Hari ini untuk sempena Aidiladha di Pahang katanya, di kampung Teluk Sentang di Pahang, saudara, antara ternakan yang menjadi kegemaran sekarang ni adalah kerbau. Kerana seorang peternak kerbau di kampung Teluk Sentang kena mendapat tempahan haiwan untuk jadikan korban sempena Aidiladha begitu meningkat. Peternak itu adalah Muhammad Jafri Abdul Hamid. Katanya daripada ternakannya sudah pun 9 ekor dijual. Setakat ini 6 ekor sudah pun dihantar dan bakinya masih boleh tempah. Jadi tahun lalu cuma 5 ekor. Tapi tahun ini dapat 9 ekor tempahan untuk kerbau. Saudara, bercakap tentang daging ni saudara, saya nak bagi tahu. Tadi pun satu saya makan tengah hari bersama sahabat saya. Saya mengatakan bahawa daging-daging yang datang dari India tu sebenarnya itu bukan daging lembu, saudara. Memanglah kita tengok daging alma dari India. Saya kata kalau daging India, saya selalu meletakkan logik. Apa khabar Tok Janggut? Selamat sejahtera. Saya Puan Nur Aziah Azizan. Salam halo maskat dari Alo Pongsu. Sekarang ni kalau ada lah nak cari juga. Saya nak memikat Puan Nur Aziah Azizan ni kuih bakar kacang. Oh, seksanya nak dapat. Halo maskat dah habis dah. Tapi terasa-rasa lagi keenakannya. Ya, Puan. Terima kasih lah Puan Nur Aziah Azizan. Jadi berbalik pada daging yang kita beli kalau di pasar-pasar, kalau alma dari India, saudara, saya yakin itu bukanlah daging lembu. Kerana saudara, saya melihat dan membaca, menatap banyak berita-berita ataupun filem daripada India pun. Ya, Syarek Syarani dari Muazzam Shah Pahang. Kalaulah mana-mana kilang ataupun tempat penyembelihan lembu, saya yakin kena bakar. Di India kepantangan mereka untuk penyembelihan lembu. Jadi di mana datang logikanya daging lembu diproses di India, kemudian disembelih di India, diekspor sebagai daging lembu. Sebab itu saya katakan itu adalah daging kerbau. Jadi mereka kerbau tak ada masalah. Bro Rolis, ada Anas Osman, ada Puan Siti Fatimah. Ya, saudara. Sebab itu saya mengatakan bahawa daging kalau dari India itu bukan daging lembu. Ia daging kerbau. Kalau dapat rezeki, kalau daging rusa lain lah saudara ya. Tapi saya tak terdengar pula ustaz mengatakan daging rusa jadikan korban. Sebab setahu saya lah, minta maaf, saya bukannya pakar sangat agama saudara. Selami Capati, selamat petang dari Bota Perak. Pemilik kedai capati kari kambing. Datuk saya Zuhaimi dari Bota. Beliau merupakan pemilik kedai capati kari kambing di Bota. Nantilah kalau saya balik nanti saya akan cari ya. Mi capati betul saudara. Kalau kita rasa daging itu kalau datang dari India tidak mungkin daging lembu. Ada pula dia kata sorry, dia kata you are wrong katanya. India is one of the biggest exporter of beef meat. Saya tak tahulah. Ini saya meletakkan logika saya. Saudara Atuk Janggut dia kata Bota di mana? Di Perak dekat dengan Parit saudara. Ada tadi dia kata you are wrong. Mana saya salah. India is one of the biggest exporter of beef meat. Saya merasakan saya daging lembu memang sensitif di India. Tak tahulah. Itu saya meletakkan saya punya logika. Kalau ada tak tahulah saya. Jadi saya haraplah agar kita berhati-hati. Mungkin mereka ni merasakan benar. Saya tak tahulah. Kalau dari Pakistan, okey. Pakistan dia memang tidak ada masalah tentang lembu, tapi lembu di India agak sensitif saudara. Jadi saya harap saudara jadi saudara mi capati saya setiap hari beli daging frozen kambing dan daging saudara. Bagi saya lah tak payahlah nak kata daging itu daging ini. Kalau daging lah asalkan benda itu halal. Itu lebih penting pada saya. Cuma saya cuba mengajak anda petang-petang ini kita berfikir. Itu tujuan kita melabur ni saudara. Sebab kata mi capati memanglah ada yang pekat tu daging kerbau. Pada saya minta maaf saudara, mungkin saudara benar. Sebab itu saya kata kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Ini pandangan saya. Saudara. Sebab saya selalu meletakkan logika saya.
Apa-apa pun bila saya memberi pencerahan, saya letakkan logika. Saudara Zakaria Hashim, dia kata daging lembu di India, mereka letak label daging kerbau. Mungkin. Tapi saya rasalah kalau di India ni sensitif, saudara. Kalau ada industri ataupun kilang penyembelihan lembu, rasanya kena serang dengan sedangkan sekarang ni. Ini pandangan saya, saudara Izzuddin. Puan Maria, saya minta maaf. Bukan saya nak bercakap soal rasis, soal agama, tidak. Sebab saya setahu saya lah. Saudara Kamalia Abdul Rahman, dia kata setahu saya binatang untuk dibuat korban adalah kerbau, lembu dan kibas. Unta pun boleh juga. Wallahualam. Kalau kambing dari Australia. Kalau daging kerbau, jual harga lembu, mana lebih mahal? Ini Datuk Janggut tanya dengan saya. Wallahualam bisawab. Saya tak tahu soal itu. Saudara. Saudara Amar Fan, dia kata, tak ya juga. Orang India mana ada makan lembu. Ini persoalan. Elok kita berbicara sebab kita bercakap tentang korban hari ini. Kerana saya menatap bagaimana sahabat kita dari Teluk Sentang, Saudara Muhammad Jafri. Teluk Sentang di mana ni saudara? Dia menjual seekor kerbau dengan harga saiznya ada yang 4,900 hingga 7,000. Sekitar kampung dan berhampir. Orang ramai suka dengan daging kerbau berbanding lembu kerana rasanya lebih sedap, berlemak dan kenyal. Menurut Saudara Jafri. Dia sekarang ni melihara sekitar 60 ekor kerbau. Untuk mengambil alih ternakan tersebut diusahakan oleh keluarganya sejak tahun 2020. Dulu-dulu korban lazimnya seekor lembu saja, tapi sekarang dah jadi fiesta, saudara. Sekarang ni masjid-masjid saudara banyak. Masjid kawasan rumah saya saudara 32 ekor. Kemana nak dibawa daging itu? Itu sekarang ni saudara. Selamat petang Saudara Maria Izzuddin, Saudara Ramli Karim. Ya, saudara Ramli Karim, dia kata di India lembu itu suci pada mereka. Memang saya setuju. Saya setuju saudara Zakaria Hashim, di India pun ramai orang Islam. Tetapi sensitivitinya saudara lihatlah sendiri bagaimana laporan-laporan kita terima berbunuh-bunuhan mereka. Namrong. Kata Nazrul Namrong, mengikut kawan saya, daging diimport dari India ini adalah daging kerbau. Sama ada alana atau sebagainya. Beliau peniaga daging frozen. Itu kata saudara Namrong. Saya petang-petang begini saya mengajak. Saudara Datuk Janggut dia kata di India isu ekspor daging lembu masih lagi hangat. Betul saudara. Saya setuju mengajak untuk kita berfikir. Apa salahnya sesekali kita fikir sebenarnya dengan gaji korban ni saudara. Sebab ramai kita mengadakan korban. Dan saya dipahamkan setiap daging korban di Mekah saudara, bagi umat Islam yang lakukan ibadat korban, boleh katakan hampir ramailah 90% jemaah haji di sana melakukan korban. Mereka simpan wang sedikit untuk membeli atau membayar harga kambing ataupun lembu ataupun unta ataupun kibas untuk jadikan korban saudara. Dan kabarnya, sejauh mana benar tak tahu, kabarnya daging-daging itu diproses dan ditinkan dan dihantar ke negara-negara miskin oleh kerajaan Arab Saudi. Sepatutnya begitu saudara. Samsul Anwar, saya tak bersetujulah untuk saya tak nak kutuk orang lain saudara. Kalau selalu saya berpegang pada prinsip satu jari kita tunjuk dekat orang, 3 jari tunjuk kat kita. Jadi soalnya Papa Gomo ke, Lokman ke, Atan Dika, ramai sebab ni kita punya yang membuat laman sosial. Biarlah mereka dengan pandangan mereka. Tak payahlah. Jangan diketawakan mereka. Jangan disakiti hati mereka, saya. Itu saya user tadi dia kata, okey dia kata. Saya baca saudara dalam bahasa India, dalam bahasa Inggeris, bahasa India pula. User tadi dia kata, terima kasih, I'm Hindu too. Selamat Hari Raya. Terima kasih lah. So ini gambaran saya berfikir. Saudara Tabat, apa khabar? Saudara Azli, Saudara Azizah Husin. Begitu juga Saudara Muhammad Zaki Husin. Saudara Samsul Anwar, saya tak mau tanya pasal itu saudara. Okey. Jadi dalam keadaan sekarang ni saudara, saya memanglah dulu-dulu kalau di kampung saya saudara susah zaman kita dulu saudara. Sekarang ni banyak. Hari ni kabarnya kampung saya ada 3-4 ekor dia orang buat korban. Dulu saudara nak dapatkan seekor tu kira wow lah. Memang ada juga orang korban kambing. Tapi sekitar tahun 60-70-an saudara, hujung tahun 60-an dan awal tahun 70-an, sukar
kita mendapat penderma-penderma sama ada wakil rakyat ke atau ketua UMNO bahagian ke nak menghantar lembu ke kampung kita, saudara. Yang King Fazmid, khabar saudara. Begitu juga saudara Kamarul Bahari. Jadi apa yang kita lakukan, membeli daging di Taiping, daging yang telah pun yang ada di pasar, kemudian bawa balik ke masjid. Maka ada dua jenis, satu daging, satu lagi itu tulang. Tulang dibuat buat sup. Daging dibuat kari. Harga daging kambing frozen murah sekarang, saudara V Capati. Wallahualam, saya tak pergi ke pasar hari ni, saudara. Video Kamalia Abdul Rahman, kambing bukan untuk korban, maaf. Mungkin. Saya tak tahulah, saudara. Saya bukan ahli agama, tapi selalunya orang buat kambing ada juga. Bila ada korban, hari korban, orang buat korban, lembu, kambing tu mungkin mereka akikah agaknya. Puan Kamalia, kambing bukan untuk korban, tapi untuk akikah. Mungkin Puan Kamalia bacaannya lebih hebat daripada saya. Mungkin. Saya bukan pakar sangat, saudara. Ya, Dayang sihat, apa khabar? Jadi bila saya melihat sekarang ini, bila ramai dan banyak sangat lembu-lembu yang nak jadi korban, yang dihantar ke masjid, kadang-kadang satu masjid sampai 32 ekor. Nak ke mana nak dibawa daging tu? Sedangkan karya di kawasan, contohnya sekitar kawasan rumah saya ni, asnaf yang seharusnya mendapat korban itu, daging-daging korban itu adalah mereka golongan B40 ke bawah, dan sekitar kawasan rumah saya ni tak ramai mana. Itu keadaannya. Secara Capati, supplier yang bekal ikan, daging, kambing, bagi tahu bekalan daging, kambing banyak sekarang ni. Okey, mungkin juga sekarang ni, saudara. Tetapi saya bercakap tentang daging korban. Di kampung saya dulu susah, saudara. Sesekali saja. Untuk dapat, saudara Mak Sepana, untuk dapat orang melakukan korban lembu. Tapi, kemestiannya di masjid kampung saya dulu, saudara, jawatan kuasa masjid akan memastikan, salam saudara Azlin Abdullah, akan memastikan ada daging untuk dibuat kari dan kurma. Sampai itu ada tulang untuk dibuat sup. Dimakan selepas solat Aidil Adha. Saudara Mak Sepana, daging domba, saya tak pernah jumpa tu, saudara. Tolong jelaskan pada saya. Saudara Muhammad Zaki Husin. Saudara Mak Sepana, daging domba tu apa dia? Tolong ceritakan saya. Saudara Agif, akikah boleh dibuat bila-bila masa, sedangkan korban hanya setahun sekali. Jadi katanya rebutlah peluang untuk melakukan korban. Benar, saudara. Saudara Zakar Hashim, jika boleh buat akikah, bermakna bolehlah buat korban. Mengikut sejarah baginda Rasulullah, setiap tahun buat korban kambing. Itu kata saudara Zakar Hashim. Saya tidak mau mewujudkan polemik, tapi saya nak baca tulisan teman-teman kita. Kata saudara Zakar Hashim, jika boleh buat akikah, bermakna boleh buat korban. Jadi mengikut sejarah baginda Rasulullah SAW, setiap tahun buat korban kambing, dan baginda sendiri yang sembelih kambing sebut. Bagaimana tu? Mak Sepana, sekali kambing dah. Itu saudara saudara Dayang Siha, Azlin. Itu keadaan saudara. Saudara ini Al-Gif, dia kata akikah boleh dibuat bila masa, tapi korban setahun sekali. Jadi di kampung saya dulu, saudara, fiesta korban ni kalau betul-betul adalah lembu. Tapi ada juga peristiwanya, saudara. Tapi bukan di kampung saya. Dalam bacaan saya, sewaktu saya jadi wartawan, ada juga kes-kes di mana sewaktu lembu nak dijadikan korban, kerana orang yang menyembelih lembu itu tak bijak. Dia tak bijak bagaimana nak menumbangkan lembu. Akhirnya, lembu tu bila dah potong terlepas daripada ikatan, terlepas daripada pegangan, dengan lehernya yang telah pun dipotong separuh. Bangkit lembu tu berjalan, dia tanduk orang dekat masjid tu, saudara. Ada juga, saudara. Itu peristiwa lucu yang berlaku waktu mereka melakukan ibadah korban. Ada yang kena tanduk tu biasa, saudara. Itulah, lembu ni pun satu binatang yang kuat. Bagi saya lah, apapun teman-teman yang melakukan ibadah korban, saya bermohon pada Allah SWT agar diterimalah amal ibadat anda. Cuma saya mengharapkan agar pihak jawatan kuasa masjid
berlaku adil. Sebab tak silap saya lah, dengar bacaan saya, tak silap saya, Saudara Hashim, kurban cuma boleh dibuat 4 hari setahun, iaitu pada 10, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. 4 hari saja, itu kata Saudara Zakir Hashim. Terima kasih penjelasan saudara. Saya pun tak terbaca. Ya saudara, mungkin ya saudara, mungkin ada yang saya terlepas pandang. So, namrong kalau simpan 30 ekor dibuat korban sebit dan penduduknya tak ramai. Ini yang saya katakan tadi, saudara namrong. Akhirnya menjadi pembaziran. Kalau pembaziran, satu benda yang dibenci oleh Allah SWT adalah manusia membazir. Itu masalahnya saudara. Kita berlumba-lumba nak buat korban. Dalam waktu yang sama, akhirnya kita dibenci oleh Allah SWT kerana melakukan pembaziran. Bagi saya, pandangan saya adalah lebih baik jemaah masjid, karya-karyanya, ambil daging itu, masak dan hantar ke rumah anak-anak yatim. Itu lebih baik. Kalau kita hantar daging ke rumah anak yatim pun, kadang-kadang pemilik rumah anak yatim tu, mereka pun bukan, kalau dapat banyak sangat, nak buat macam mana? Bagaimana daging itu jadi? Simpan lama-lama jadi busuk, saudara. Bagi saya lah, masak bagi anak-anak yatim, panggil, saudara buat keluri kat masjid. Itulah yang sebaik mungkin. Itu pandangan saya, saudara. Tapi sepengetahuan saya, kabarnya lah yang saya dengar-dengar, kata ustaz yang berceramah, mereka yang melakukan kerja-kerja penyembelihan, tak apa, aja comel-comel, masuk lambat pun tak apa. Ini bukan bas mini. Aja comel-comel. Jadi kalau mereka yang bertugas untuk melakukan penyembelihan, kabarnya tak boleh mengambil hasil pada daging yang dikorbankan itu. Kabarnya, saya tak tahulah sejauh mana benar tak benar, tapi rasa saya boleh. Cuma tidak bolehlah daging itu bahagian yang baik-baik. Contohnya bahagian batang pinang, itu disimpan sebelah untuk diri dia. Ataupun hati, daging yang sedap-sedap dalam seekor lembu itu yang susah, yang tak banyak, ada sedikit saja. Ataupun tempat orang kata harimau menangis, daging harimau menangis katanya. Jadi daging-daging itu ada kadang-kadang kalangan mereka petugas-petugas yang melakukan penyembelihan ataupun yang melapah daging-daging itu, mereka simpan untuk diri mereka. Sebenarnya itu tak boleh. Sebaik-baiknya begitu saudara Mi Capati, ambil upah dengan daging korban memang tak boleh. Jadi daging-daging itu sepatutnya dimasak dan diberikan pada anak yatim, asnah-asnah yang miskin. Yang terbaik adalah anak yatim. Kerana pada hari raya korban itu, Aidil Adha, itulah hari yang kita sepatutnya mengembirakan para asnaf, anak-anak yatim, supaya mereka ini. Saudara Zabidi Ghazali betul, tak boleh ambil sebagai upah. Saudara Zakaria, setiap tahun saya buat kurban kambing di Mekah melalui Felda Trading ataupun syarikat UTS. Terima kasih. Berartinya bolehlah kambing dijadikan kurban, saudara. Jadi tak boleh ambil sebagai upah. Ya, saudara Atuk Janggut, dia kata terlambat join, minta maaf. Tak apa, it's okay. Saya tak marah, jangan risau. Saya selalu menganggap anda adalah sahabat saya. Kadang-kadang cepat, kadang lambat, tak ada masalah. Ya, saudara Dapur Rayan. Cuma saya selalu mengingatkan, mungkin teman-teman saudara kita, kalau dia bawa balik ke rumah daging-daging, kita kena tanyalah. Jangan beranggapan bahawa daging itu sebagai upah dia mengerjakan korban. Daging-daging ini sepatutnya, sebab itu di masjid selalu mereka masak. Mereka masak, buat gulai, buat kurma, itu buat sup. Saya suka saya. Yang paling kegemaran saya adalah sup yang dimasak di masjid. Kerana kiralah seekor lembu ataupun 2 ekor lembu punya tulang tu diletakkan dalam kawah itu, dimasak. Sedapnya saudara. Hafiz Hazara, dia kata saya suka daging kerbau dengan daging kambing sebab saya suka makan daging kambing dari daging kerbau. Hafiz Hazara. Ini mengikut saudara Zakir Hashim, pekerja korban tidak boleh ambil daging korban sebagai upah. Mereka cuma layak dapat sama seperti orang lain. Upah kena beri duit lah katanya. Itu keadaannya saudara. Memanglah untuk melapah, kerja-kerja melapah ni bukan senang saudara. Jadi teman-teman yang membantu, bekerja gotong royong. Di kampung saya, kalau saudara Mi Capati, dia kata minta diri dulu, tak apa. Dia kata, saudara jangan lupa carilah kedai capati kari kambing di Bota Perak. InsyaAllah kalau saya sampai di sana Mi,
Mungkin insya-Allah rasa-rasa nak teringin juga makan kari kambing. Terima kasih daripada Bukit Bongsu pun hadir. Saudara Khairuddin Osman, salam pencerahan. Memori dari Negeri Sembilan. Dari KP di mana saudara? Ketua Pemuda Negeri Sembilan ke? Saudara Khairuddin Osman. Saudara Hafizah Zara. Jadi saudara, kita bercerita tentang, saya mengimbau petang-petang begini kita bercerita tentang daging korban. Kerana insya-Allah teman-teman kita yang mengerjakan ibadah haji pagi nanti mereka akan bergerak. Dan terasa sayulah saya. Saya amat sayu. Sebab itu tadi saya mulakan memori saya pagi ini saya dengan mengimbau kenyataan saya terkadang aku ingin mengintip takdirku agar hidupku berencana. Tapi aku harus sedar Tuhan menyimpan takdir kita untuk sesuatu kejutan. Untuk teman-teman, selamat menjamu selera. Kita jumpa lagi malam nanti jam 9.30 malam. Dan insya-Allah kalau saya sihat besok kita teruskan dengan pencerahan. Kita tengok pula apa yang kita nak bicarakan. Petang-petang saya nak bagi tahu pada teman-teman bahawa KP Kuala Pilah, Saudara Kamari, terima kasih. Petang-petang saya hanya berbicara tentang memori ataupun perkara-perkara yang biasa saja. Jarang saya gunakan segmen pukul 5 petang ini dengan bicara politik. Jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat petang.